Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada waktu ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Dan waktu ini kita nak berbicara dan nak baca kitab Talbis Iblis, iaitulah bagaimana tipu daya iblis terhadap orang-orang ahli ibadah. Ahli ibadah yang mana kita dah bincang banyak dah, dan realiti kehidupan kita pada saat ini, kita merasakan betapa ramainya manusia berlakunya perselisihan dalam soal ibadah mereka. Ada orang kata ibadatnya macam ni, ada orang kata ibadatnya macam tu, sehingga sebahagian daripada mereka menyalahkan sebahagian yang lain. Sampai satu tahap apabila kita memperkenalkan bahawa inilah tata cara ibadahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pula dianggap sebagai menyelisihi arus perdana. Padahal yang kita sebut tu adalah perintah atau petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana baru ni kita sebut dalam satu video yang apa tu, dekat tu, tentang zikir Allah kan. Kita tak menafikan ketuhanan Allah Azza wa Jalla, dan kita tak nafikan bahawa nama Allah merupakan nama teragung daripada sekalian nama-nama Allah. Mana bila kita sebut nama Allah, merangkumi semua nama-namanya yang lain. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul. Allah Ta'ala memulakan dengan nama Allah, Huwallah. Maknanya Allah memang namanya yang teragung. Tetapi untuk seorang tu sibuk dengan zikir Allah, kita kata bukan salah pada menyebut nama Allah. Salahnya ialah pada menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mengajarkan kepada umatnya bagaimana mengingati Allah, Nabi ajar dengan lafaz yang sempurna. Sama ada tasbih iaitu subhanallah, ataupun tahmid iaitu alhamdulillah, ataupun takbir Allahu akbar, ataupun tahlil la ilaha illallah. Maknanya kita mengajak manusia kembali kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alangkah ramainya manusia yang tak puas hati, seolah-olah menafikan ilmu Allah yang luas. Kalau kita berhujah dengan ilmu Allah tu luas, maka tak ada gunalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menunjukkan tata cara ibadah kepada kita. Dan ini sebahagian daripada contoh bagaimana orang tertipu dalam ibadah. Orang anggap dia buat sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupa bahawa yang baik dalam ibadah ialah apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita akan baca talbis iblis terhadap orang zuhud dan ahli ibadah. Mudah-mudahan Allah pandu kita dalam ibadah kita. Baik, kita baca. Mungkin orang awam pernah mendengar celaan atas nikmat dunia, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Lalu mereka menilai bahawa jalan selamat adalah dengan meninggalkan dunia. Penilaian tersebut keliru,
sebab dunia seperti apa yang tercela itu tidak mereka fahami, sehingga iblis mentalbis mereka dengan berkata, kamu tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan meninggalkan kehidupan dunia. Maknanya betul, dari sudut Quran dan hadis ada celaan terhadap dunia. Itu kita terima dan itu kita faham. Tetapi iblis kadang-kadang dalam memahami larangan tersebut, dalam memahami celaan tersebut, dia boleh tipu orang-orang yang zuhud daripada dunia. Macam mana? Sehingga mereka meninggalkan dunia dengan sifat yang tidak diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iblis kata kepada mereka, kita tidak akan selamat di akhirat kecuali kita meninggalkan terus kehidupan dunia. Sehingga orang yang punya kefahaman demikian mengasingkan diri ke gunung, maka dia menjauhi salat Jumaat, dia menjauhi salat berjamaah, juga menjauhi menuntut ilmu. Dah pergi duduk di gunung, tak salat Jumaat, tak salat jemaah, tak ada majlis ilmu, sebab dia duduk dalam gunung seorang-seorang. Mengubah diri menjadi seperti haiwan liar. Kata penulis kita ni, berat ayat dia ni. Kalau baca ke orang, marah orang ni. Tapi inilah realitinya. Sebab apa? Tak ada orang yang boleh pandu dia. Dia hidup dalam dunia dia seperti haiwan yang tidak bertali. Itu makna dia. Tak ada orang yang memandu. Haiwan liar ni ikut gimana? Bukan nak sebut dia ni ganah apa, tapi haiwan kalau tak ada orang yang mengembala dia, dia akan pergi ke sana ke sini. Dia makan rupuk kejap-kejap, dia makan sampah, dia makan macam tu lah. Haiwan liar di sini maknanya haiwan yang tidak ada gembala yang menunjuknya jalan. Okey, tapi kalau salah baca dia kata orang macam haiwan. Tak, makna dia di sini haiwan yang tidak mempunyai gembala. Sebab Quran dengan hadis ni tali yang memandu kita ke kanan, ke kiri, berhenti, pergi, semua tu ada tali kekang kita. Terbayang olehnya bahawa itu adalah zuhud yang sesungguhnya. Yang ni duduk dalam hutan tanpa panduan, duduk bersendirian, tidak tolak solat Jumaat, tidak solat Jumaat, itulah pada dia zuhud yang sesungguhnya. Keyakinan ini didukung oleh lingkungan, oleh lingkungan masyarakat. Orang lagi pun menguatkan lagi kefahaman dia. Saat mendengar fulan pergi entah ke mana dan mendengar fulan beribadah di gunung, padahal saat itu dia memiliki keluarga yang akan terlantar jika ditinggalkan. Masyarakat pula sokong, fulan tu gimana? Oh, dia pergi duduk di gunung. Orang boleh terima masalah tu. Jadi masyarakat tidak mengecam, malah masyarakat memandang tinggi. Itu sebahagian daripada talbis. Padahal saat itu dia memiliki keluarga yang akan terlantar jika ditinggalkan. Pada dia pergi, keluarga dia tak ada orang hiraukan. Atau terkadang apa yang ada yang masih mempunyai ibu yang pasti menangis kerana terpisah dengannya. Di sisi lain, mungkin waktu itu orang ini masih belum mengetahui rukun-rukun salat yang sesungguhnya. Tak habis lagi belajar rukun salat pun pergi tapah lalu ke gunung. Tapi bila kita tanya, dia kata kamu tak sampai level. Jangan bicara dengan dia sebab kamu ni baru tak layak lagi nak terima zikir dia. Alah, kau orang sedap lah tak sampai level. Ayah dia, alah ke dia, rukun solat pun tak tahu lagi lagu mana. Bacaan solat boleh jadi tak betul lagi. Baiklah dia duduk dekat masjid, baca betul surah Fatihah, lagi bagus. Okey? Dan dimungkinkan juga dia punya tanggungan yang belum dia tunaikan kepada seseorang. Yang ni dia ada hutang dan seumpama dengannya yang belum dia langsaikan. Jadi iblis leluasa menipu orang seperti itu sebab minimumnya ilmu yang dia miliki. Kenapa boleh tertipu? Sebab dia tak ada ilmu yang cukup. Tapi pada dia hebatlah ilmu, kita tak cukup ilmunya. Sebab kita tak pernah rasa apa yang dia rasa. Pada dia, hak dia rasa tu lebih baik daripada kita rasa. Sebenarnya jawapan dia, orang yang merasai kemanisan ilmu lebih tahu tentang manisnya ibadah.
berbanding orang yang merasakan manisnya ibadah tanpa ilmu. Dua-dua nak ibadah, tapi manisnya ibadah setelah mengecap kemanisan ilmu lebih utama daripada manisnya ibadah dalam keadaan jahil. Sebab manisnya ibadah dalam keadaan ilmu bersamanya ada perasaan dan keyakinan bahawa amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manisnya ibadah dalam kejahilan kadang-kadang adalah kemanisan palsu. Makna dia sangka dia buat ibadat dapat pahala, tapi di sisi Allah sebenarnya tidak. Jadi bagaimana hati dia yang sebenarnya berinteraksi secara gaib boleh mendapat ketenangan padahal dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla kerana ibadat itu dia lakukan dalam kejahilan. Manisnya ibadah dengan ilmu jauh lebih utama. Mungkin dia kata demo tak pernah rasa hak kita rasa. Dia kata kita pun boleh kata demo pun tak pernah kecap kemanisan hadis. Orang yang belajar ilmu, beribadat dengan ilmu, manis dia, Masya Allah. Kita rasa bahagianya ahli ilmu. Sebab tu kalau mereka tahu apa yang ada dalam kemanisan ibadahnya ahli ilmu, nescaya mereka akan rebut dengan mata pedang. Kerana ulama ni dia tahu tentang manisnya ibadah dengan ilmu. Tapi orang yang tak berilmu, dia duk rasa dia syok dengan ibadat dia lah. Lalu salah satu tanda kebodohannya itu ialah seseorang merasa puas diri dengan ilmu yang dikuasainya. Salah satu daripada tanda kebodohan seorang itu rasa puas diri dengan ilmu yang dikuasai. Dia kata aku dah cukup dengan ilmu aku. Okey. Andaikan dia mahu berteman dengan seorang faqih atau seorang faqih, yakni ulama yang memahami berbagai hakikat, tentulah dia menyedari bahawa dunia tidaklah tercela kerana kewujudannya. Keberadaannya di sini makna kewujudannya. Azah tak jumpa Azah? Duk belet tak jumpa lagi tu. 166 tu muka surat cetakan kita tu, cetakan lama. Tengok saya kesian kat Azah duk belet tak jumpa. Cetakan lain jumpa dah. Bab yang ke-9, awal bab kita ni. Baik. Jadi kalau dia berbaik dengan orang yang faqih, nescaya dia tahu yang tercela dalam dunia ni bukan kewujudan dunia dah. Wujudnya dunia tak ada masalah. Mengambil sesuatu daripada dunia tak ada masalah. Yang tercela daripada dunia ialah orang yang tertipu dengan dunia tu. Kalau tidak, takkanlah sahabat-sahabat dulu ada yang kaya raya. Bukan semua orang sahabat tu miskin. Maknanya kezuhudan bukan ditentukan dengan kefakiran. Zuhud bab lain, fakir bab lain. Ada orang yang kaya tapi hatinya tidak berhajat ataupun hatinya tidak terikat dengan dunia. Ada orang yang fakir tapi keperluan dia kepada dunia sehingga menyebabkan dia meninggalkan amal ibadah. Jadi maknanya dunia semata-mata dunia bukanlah tercela, melainkan orang tu tertipu dengan dunia. Bagaimana mungkin kurniaan yang Allah anugerahkan dikatakan sebagai sesuatu yang tercela, padahal semua itu merupakan faktor terpenting bagi keberlangsungan hidup manusia dan sarana yang dapat membantu mereka untuk meraih ilmu serta beribadah kepadanya, seperti makan, minum, pakai dan masjid untuk tempat salat. Jadi dengan makan kita, dengan minum kita, ada yang zuhud sampai tak makan tak minum, kan? Padahal kita makan dan minum, bila kita kuat, dia membantu daripada ibadah. Maka yang tercela daripadanya adalah mengambil sesuatu dari dunia secara tidak halal. Yang tu dicela. Atau memanfaatkan nikmat secara berlebihan, yakni tidak sesuai dengan kadar keperluan peribadi. Yang tu tercela. Ambil sampai berlebih-lebih, melampau-lampau. Serta membelanjakan harta atas dasar keinginan nafsu, bukan atas izin syariat. Yang tu tercela. Okay? Yang tu tercela. Perlu diketahui bahawa mengasingkan diri ke gunung merupakan perbuatan terlarang, kerana Nabi SAW melarang seorang pria, yakni seorang pemuda, bermalam seorang diri.
melakukan perbuatan yang rentan dari meninggalkan salat Jumaat dan berjamaah merupakan sebuah kerugian dan bukan satu keuntungan. Nabi tak pernah ajar pun suruh pergi mengasingkan diri ke gunung. Kan? Apabila dia pergi pula, dia akan meninggalkan sesuatu perkara yang diperintahkan, yakni salat Jumaat dan berjamaah. Menjauhkan diri dari ilmu dan ulama justru akan memperkuatkan dominasi kebodohan. Meninggalkan ayah dan ibu menurut kes di atas termasuk tindakan derhaka kepada orang tua, dan derhaka kepada mereka termasuk dosa besar. Baru ni kan ada cerita siapa dalam Facebook tu, ada seorang, saya pun tak kenal dia ni siapa, tapi orang kata seorang wanita nak pergi berjihad tinggalkan anak dan suami di Malaysia, kan? Baca? Tak baca? Saya pun tak ingat kenapa dia nama tu, tapi nak sebutnya mungkin dia tu tokoh lah. Dia pergi ni tinggalkan anak dengan suami di tanah air, dia pergi ke Syria nak buat misi bantuan kemanusiaan ke apalah, seolah-olah dia keluar tu pergi berjihad lah, tinggal suami dan anak-anak. Ya salam, jihad dia bersama suami dia. Patutnya kalau dia nak berjihad, medan jihad dia pada suami dia, itulah medan jihad dia sebenar. Tapi dia pergi cari benda lain daripada tu. Berapa ramai orang kadang-kadang dia meninggalkan medan sebenar, pergi mencari ruang yang tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Samalah juga ni orang ni, dia ni ada medan yang diperintahkan, jaga mak ayah, cari ilmu, solat berjamaah, solat Jumaat, ziarah anak yatim. Ni medan yang diperintahkan. Dia pun lari meninggalkan medan ni, dia pergi kepada sesuatu yang tidak diperintahkan. Duduk seorang-seorang dalam gunung, bertafakur, dok bertapa, konon-konon akan dapat ilmu direct daripada Allah Azza wa Jalla. Semua ni termasuk daripada, kita kata, mencari sesuatu yang tidak diperintahkan. So natijahnya apa? Dia akan rugi pada yang diperintahkan dan akan sia-sia pada yang tidak diperintahkan. Kalaulah hak di sini yang diperintahkan tu pula wajib, dia kena tanggung dosa pula kalau dia tinggal benda wajib. So maknanya kalau dari sudut ibadat ni, kita kena tengok mana yang diperintahkan dengan mana yang tidak. Perihal khabar yang menyebutkan bahawasanya terdapat orang-orang mukmin yang mengasingkan diri ke gunung, amat mungkin itu terjadi dalam keadaan tidak mempunyai tanggungan keluarga ataupun sudah tidak memiliki ayah ibu, sehingga mereka boleh pergi ke satu tempat dan sama-sama beribadah di sana. Baik, maknanya kalaupun ada kita dengar cerita orang-orang soleh dulu, boleh jadi dia pergi tu kerana dia sudah tidak mempunyai tanggungan, tak ada dah ibu ayah yang dia boleh khidmat. Kan ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia minta nak berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, ayah ibu ada lagi? Dia kata ada lagi ayah ibu. Nabi kata, irji' ilaihima, kembali kepada keduanya, ataupun fafihima fajahid, pada kedua-duanya berjihadlah kamu padanya. Dalam jihad yang tidak wajib, Nabi suruh perintahkan berbuat baik kepada kedua ibu bapa lebih utama daripada berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna menunjukkan faqihnya. Orang yang berilmu, dia akan dahulukan yang diperintahkan. Mana dia lebih baik kepada kedua ibu bapa daripada dia pergi ke medan jihad yang tidak wajib. Kalau jihad wajib tu bab lain lah. Kalau jihad wajib tu bab lain. Jadi orang ni pergi meninggalkan ibu ayah, padahal kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, raghima anf, sangat-sangat rugi man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Siapa yang sempat bertemu dengan kedua ibu bapaknya, tiba-tiba dia tak masuk syurga. Betapa besarnya pintu kebaikan dengan kedua ibu bapa, tapi tiba-tiba dia tinggalkan, pergi bersendirian di gunung. Rugi, rugi. Adapun yang keadaannya tidak demikian, makna orang yang masih ada tanggungan, masih ada ibu bapa, kemudian mengasingkan diri ke gunung, maka dia berbuat kekeliruan. Kalau pergi juga ke gunung dalam keadaan meninggalkan ibu ayah di rumah,
maka itu merupakan kekeliruan. Ya, benar siapa pun mereka. Ada setengah orang tu kira konon-konon dia kata keluar 3 bulan, 4 bulan. Kan? Konon-kononnya nak buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan. Dia meninggalkan orang yang lebih utama yang dia ajak. Boleh jadi ibu ayah dia berbaik kepadanya. Boleh jadi anak isteri dia yang lebih utama dia buat baik kepadanya. Boleh jadi jiran tetangga yang dia buat baik kepadanya. Pasal itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba dia cari kebaikan di luar negara sehingga 4 bulan duduk sana. Maka itu adalah sebuah kekeliruan. Mendahulukan apa yang tidak diperintahkan dalam meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tak ada komitmen, duduk seorang-seorang, dia nak tinggal gimana, ikut dia lah. Tapi ni dia ada keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada isteri, ada adik-beradik, ada jiran. Yang mana pahala di sini ni Masya Allah. Pahala di sini ni Masya Allah. Bukan jihad yang wajib, tu jihad yang dia pilih. Tinggalkan. Tinggal pula keluarga, tak tinggal bekal. Apa yang dia tinggal, tak apa aku tinggalkan anak isteriku pada Allah dan Rasul. Cakap memang boleh lah. Tapi apakah itu perintah agama? Nah, apakah itu perintah agama? Jadi kekeliruan. Itulah nama dia talbis. Menampakkan sesuatu benda baik, tapi sebenarnya dia meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Seorang salaf mengatakan, kami mengasingkan diri ke gunung untuk beribadah, namun Sufyan Ats-Tsauri pun mendatangi kami dan memulangkan kami. Mendatangi kami dan memulangkan kami. Jadi Sufyan Ats-Tsauri panggil balik. Ada orang pergi duduk di gunung, Sufyan Ats-Tsauri kata balik. Balik. Jangan duduk tapal lagi gunung, balik. Buat ibadat di rumah lebih utama lagi. Jadi inilah yang sebenar. Okey. Huraian lagi, talbis iblis terhadap orang zuhud. Salah satu talbis iblis atas orang-orang zuhud adalah memalingkan mereka dari jalan ilmu yang sahih dengan dalih sibuk merealisasikan kezuhudan. Tak payah belajar, sibukkan diri dengan kezuhudan. Dengan begitu mereka sudah menukarkan sesuatu yang hina dengan sesuatu yang mulia. Okey. Mereka menukarkan sesuatu yang hina dengan sesuatu yang mulia. Mengapa boleh terjadi demikian? Kerana manfaat yang dihasilkan oleh orang zuhud sebatas untuk dirinya sendiri. Orang tu zuhud, kalau kebaikan daripada sifat zuhud dia adalah untuk dirinya sendiri. Sedangkan manfaat yang diberikan oleh orang alim dapat dirasakan banyak pihak. Betapa banyak orang alim yang berhasil mengembalikan ahli ibadah yang tersesat ke jalan yang benar. Ramai sebenarnya orang minat kepada agama, tapi minat saja tak cukup. Akhirnya dengan minat tu dia pun beramal dan terjebak dengan kekeliruan. Kita tak nak panggil kesesatan, mungkin ada orang tak sampai peringkat sesat, cuma keliru kita kata. Mendahulukan sesuatu yang tidak diperintahkan, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Atau meninggalkan sesuatu yang manfaatnya lebih besar. Ilmu ni manfaat dia besar, tapi sifat zuhud yang ada sehingga menyebabkan dia meninggalkan ilmu. Dia duduk sibuk tak makan 3 hari. Bila tak makan 3 hari, mulalah lemah. Mata pun tak boleh nak berpinah aja mata. Nak orang belajar mungkin tak ada semangat. Akhir sekali, dia duduk sibuk dengan ilmu. Dia sibuk dengan ibadah. Dia tidak sibuk dengan ilmu. Okey? Dia tak sedar. Sebenarnya, syaitan sedang mengalihkan fokus dia. Jangan pergi belajar. Buatlah benda lain, buat apa? Musibuk dengan zuhud gini. Akhirnya tak belajar. Bila orang sekarang ni timbul pula cerita dicampurkan rasa keilmuan pada perkara yang tak ada ilmu. Boleh faham? Dia buat tu tanpa ilmu, dia tak ada hujah pun.
Bila kita datangkan satu hujah daripada Quran dan hadis, dia kata ilmu Allah tu luas. Tu ya hujah dia. Maknanya dicampurkan rasa ilmu tu ada, padahal yang dia rasa tu adalah fata morgana. Baik, kalau dia kata ilmu Allah tu luas, datangkanlah mana hujah daripada apa tu Quran ke hadis ke ataupun ilmu yang mana hak dia kata luas tu. Hari ni saya tengok satu video yang Ustaz Muhammad Ikram, Ustaz Ikram tentang Kersani. Tengok dah video dia. Mana dia orang MRM tak tengok. Besi Kersani, tahu besi Kersani? Besi Kersani ni ada dalam satu lirik Mentera Semerah Padi. Hai Kersani, dia kata, daripada tulang belakang tak kira lah apa. Maknanya orang-orang dulu ni dia percaya besi Kersani ni boleh menguatkan tubuh badan, dan bila dikaji selidik semua sekali, rupanya konsep pemusatan aura ni datangnya daripada yoga. Dan yoga ni memang dia ada apa tu, dia punya mentera ke dia panggil apa, orang bertapa kan, spiritual dia kena naik, dia punya tu sampai ke apa lo apa naik, dia adalah satu istilah dia panggil apa, kaldini kan, kaludini tak ingat nama dia. Tapi nak sebutnya bila dikaitkan dengan kefahaman Kersani tu dengan kefahaman Hindu, adalah orang marah. Dia kata inilah asyik-asyik sikit-sikit Hindu. Bila kata bersanding pun mari ikut Hindu. Bila siapa tepung tawar pun mari ikut Hindu. Padahal itu budaya Melayu. Jangan duk sikit-sikit Hindu. Sebab kita kaji ikut kitab Hindu, asal Hindu lah. Cuba kaji ikut Melayu. Ilmu Allah tu kan luas. Hujung sekali tu. Ilmu Allah tu luas. Baiklah, kalau tak setuju itu adalah ritual Hindu, datangkanlah bukti bahawa itu adalah ritual Melayu. Hujah dia tak ada, melainkan hujah dia kata apa? Ilmu Allah tu luas. Padahal kalau kita kaji daripada kemungkinan, tak mustahil pun. Sebab zaman dulu-dulu, asal dulu sebelum daripada jadi kerajaan Islam, maka mereka itu adalah kerajaan Hindu. Amalan-amalan budaya Hindu setelah mereka masuk Islam, tak mustahil amalan-amalan lama masih diamalkan dan diislamisasikan. Baru ni kita ada kursus dekat Sepang. Panggil seorang da'i, nama dia tidak disebutkan. Da'i XXX ... Dia da'i lah, hasil daripada program reality TV. So sekolah ni dah ambil satu, dia kata ustaz ni boleh handle tentang kita buat kursus, dia ada ice breaking dan juga team building. Slot dia lepas asar 2 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu kita balik tengah hari lah. Jadi hari pertama tu slot dia ice breaking. Tahu ice breaking? Kalau orang universiti dia tahulah. Hari pertama tu maknanya dia buat game. Dia pun mari dalam keadaan tak prepare. Kita pun dah bagi tahu, game kita tak nak sekali lelaki dengan perempuan. Walaupun kursus tu melibatkan guru lelaki dan guru perempuan, atau tu staf lelaki dan staf perempuan, kita kata kalau nak buat game asing-asing. Biar perempuan, biar lelaki-lelaki. Dia pun mari, dia pun pening. Tahu tuan-tuan dia main apa? Dia main bubuk khusi. Panggil 3 orang daripada cikgu lelaki, panggil 3 orang daripada cikgu perempuan, tak khusi, suruh lari bubuk khusi. Alasan dia nak tengok fokus. Okey, kita pun pelik ni. Kita dah bagi tahu dah. Cikgu-cikgu kata tak nak. Dia kata biasanya kita buat memang boleh campur lah. Dia kata tak apalah, kita buat style Islamik sikit. Dia kata dia buat Islamik sikit. Macam mana buat Islamik? Biasanya kita pasang lagu. Ni tak. Kita ngaji Quran. Islamik dia. Saya pun duk tengok, tak tahan. Kita tak tahan, kita pun tinggal pergi masuk dalam bilik.
Lepas tu masuk bilik tu kebetulannya memang sakit perut pun. Duk dengar orang mengaji Quran. Duk mengaji Quran. Kononnya Islami, main bubuk khusi, lagu je Quran surah Al-Fatihah. Dia nak suruh orang berhenti, dia pun berwakaf pada ihdinas sirat, berhenti situ. Itu bum, cikgu-cikgu pun bum, meletup. Bila meletup, kita pergi cakap kat dia. Tak boleh buat macam ni. Pertama, kita kata dah kita tak nak campur lelaki perempuan. Yang kedua, Quran ni tidak diturunkan untuk jadi melodi main bubuk khusi. Lepas tu dia wakaf pula dekat ihdinas sirat. Apa makna dia Quran pada dia? Tapi pada pemikiran dia, ini adalah islamisasi kan game dia bubuk khusi. Sekali kita minta stop, tak payah. Dia pun buat game lain, tidak melibatkan main gitu. Pasal sekarang hari tu malam tu kita kontak untuk besok, tak apalah kita handle sendiri. Kita buat game sendiri lah. Tapi nak sebutnya, proses islamisasi yang dalam kod ni kadang-kadang sebenarnya menimbulkan masalah. Jadi tak mustahil kalau zaman dulu adanya budaya adat daripada budaya Hindu dimasukkan dalam Islam dan dijenamakan kembali atas nama Islam. Di situlah wujudnya talbis. Okey. Jadi kadang-kadang ahli ibadat ni tanpa ilmu macam tak dia. Dia sangka itu adalah ibadah. Padahal dia bukan. Dia sangka itu adalah Islami. Oh, konon-konon pasal situ semua ustaz pakai piah, tengok pula pakai janggut panjang macam ni. Tak apalah, kita main bubuk khusi. Kita tukar daripada lagu. Nasyid pun biasa kita tukar jadi nasyid. Dia kata, tok ni kita pakai Al-Quran terus. Melampau betul. Siapa ada cikgu mari ustaz kena bagi tahu ni salah ni. Macam mana dia boleh wakaf pada ihdinas sirat? Semata-mata nak suruh orang berebut kursi. Nampak tak? Kita pun kata macam mana orang ni boleh fikir macam tu. Tu taruh mana? Taruh tokoh tu, figure. Orang yang tampil di khalayak. Ajaib. Tapi syaitan, iblis boleh menipu orang macam tu. Apalagi orang di luar daripada tu. Berapa banyak amalan-amalan diislamisasikan. Lagu, rock, tiba-tiba jadi Islamik. Tunjuk langit dengan, bila baca Quran, tunjuk langit. Okay. Kadang-kadang riba diislamisasikan dengan nama baru. Arak dijenamakan dengan nama baru. Perhubungan luar batasan dijenamakan. Sebenarnya itu semua bentuk talbis. Iblis menampakkan dia boleh, tapi sebenarnya dia menyimpang dari agama. Orang yang boleh nampak benda ni, orang yang boleh trace benda ni adalah orang yang asas ilmu dia kuat, baru dia boleh tahu. Kalau tak kuat jadi macam tadi lah. Dia rasa benda ni apa salahnya. Tak. Kita bukannya menyanyi, kita baca Quran kot. Tapi isu dia menyalahi. Quran tidak diturunkan untuk jadi melodi. Quran ada wakaf, tempat dia boleh wakaf, ada tempat tak boleh wakaf. Quran hudan lil muttaqin, menjadi hidayah, bukan untuk dijadikan permainan. Kita bimbang termasuk dalam ayat Quran, qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Allah Ta'ala kata kepada golongan munafik, katakanlah wahai Muhammad kepada golongan munafik, abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya kamu mempermain-mainkan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu bagi alasan, kerana perbuatan kamu telah menyebabkan kamu kufur setelah iman, kerana dia mempermain-mainkan ayat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok orang pijak Quran, kita marah. Kalau tengok orang tulis lukisan Quran pada bentuk-bentuk yang tak sepatutnya, kita marah. Cuba bayang tiba-tiba masuk supermarket, main fanfare tu melodi Quran. Marah tak marah? Tak? Marah tak marah? Main fanfare tu, tiba-tiba fanfare dekat Paris tu, orang duduk naik kuda ke apa, melodi dia pasang Quran. Marah tak marah? Mesti dah kita marah.
Tapi bila orang pakai kopiah buat, dia boleh kata itu Islami. Ajaib. Tu bahaya. Azan, tujuan dia menghormati waktu solat. Nak suruh orang berhenti solat tau. Main-main bola berhenti dulu, solat dulu. Isyak kemudian sambung balik. Azan Mekah pula tu. Lepas tu orang azan tu orang berhenti lah. Tak tahu. Allahul musta'an. Baik. Talbis iblis lainnya terhadap mereka adalah membuat mereka meyakini bahawa zuhud itu meninggalkan segala hal mubah. Maka dari itulah beberapa mereka hanya makan roti gandum. Sebahagiannya tidak pernah merasakan buah-buahan dan selainnya menyedikitkan portion makan sehingga tubuhnya kurus kering, atau menyeksa diri dengan memakai pakaian kulit yang kasar, atau tidak mahu minum air yang bersuhu dingin. Jadi mereka meninggalkan perkara-perkara mubah atas nama zuhud. Okey? Sebab apa? Sebab zuhud. Bila zuhud, tak boleh makan buah-buahan, tak boleh makan makanan yang sedap. Nah, kita kata kalau tak boleh makan, bagi kat kita lah. Mudah ya. Pasal apa? Sebab Nabi SAW tidak pernah larang pun makan makanan yang baik. Semua itu bukanlah ajaran Rasulullah SAW, bukan pula ajaran para sahabat dan tabi'in. Mereka ini menahan lapar hanya ketika tidak ada makanan. Nabi dulu dia tak makan sebab apa? Sebab tak ada makanan. Jadi zuhud mereka bila tak ada makanan, tak makan. Tapi apakah Nabi SAW bila ada makan, Nabi meninggalkan makanan tersebut? Jawapannya tidak. Kita lah ni hidup di zaman makanan mudah. Jadi makanlah tanpa berlebihan, qadar dia untuk menambahkan kekuatan tubuh badan. Tujuan dia beribadah. Ni tak, dia tinggalkan makanan yang halal semata-mata kata nak zuhud. Kalau dia rajin puasa tu lain cerita, ibadat puasa tak. Ni tak, sengaja buka puasa pun tak makan makanan berat atas nama zuhud. Makan 3 suap cukup. Padahal makan atas meja tu ada. Baik, mereka ini menahan lapar, adapun apabila memiliki makanan, mereka pun makan. Itu sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging. Ada riwayat Nabi makan daging dan menyukainya. Makan ayam, menyukai yang manis-manis dan suka menyegarkan diri dengan air dingin. Nabi kadang-kadang duduk di kebun-kebun, minum daripada mata air yang sejuk. Nabi minum sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang lelaki berkata, aku tidak makan khabish sebab aku tidak mampu mensyukurinya. Khabith ni sejenis makanan yang terbuat daripada kurma kering dan minyak samin. Kurma kering dan juga samin. Ada juga dulu kalau kita kata kurma kering ni dengan samin ni macam minyak sapi. Kalau di Madinah tu ada jenis dia campur lagi dengan roti, dia jadi kita panggil haisah. Tak tahulah nama dia macam mana. Haisah ni dia makanan orang Madinah lah. Jadi roti kering diperacuk, makan dengan kurma, lenyek-lenyek, lepas tu letak dengan minyak sapi. Makan memang sedap lah. Dia macam kuih raya kita lah lebih kurang, cuma dia kurma dan berminyak sikit. Jadi ada orang dia kata, saya tak boleh makan makanan yang mewah macam ni sebab saya tidak mampu mensyukurinya. Alasan dia kenapa tak makan? Sebab saya takut kalau saya makan, saya tak mampu mensyukuri nikmat makanan mewah tersebut. Jawab Sufyanul Thawri, jawab Al-Hasanul Basri, mendengar perkataan tersebut, dia berkata, orang itu orang yang bodoh. Orang bodoh. Orang yang jawab, saya tak mampu mensyukuri makanan tersebut, sebab tu saya tak makan. Kata Al-Hasanul Basri, dia itu orang bodoh. Sebab apa? Apa dia mampu mensyukuri nikmat air sejuk?
Kalau atas alasan yang sama, alasan tak mampu syukur, minum air pun tak boleh. Pasal apa? Sebab kita ni nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita memang tak mampu kita syukuri. Kita hanya bersyukur kepada Allah pada kadar yang kita mampu sahaja. Real punya tahap kesyukuran sama je. Sama ada makan nasi Arab dengan minum air, dua-dua kita tak mampu nak mensyukuri sepenuhnya. Jadi kalau guna alasan tu, tiba-tiba dia minum air, maka tak logik lah. Kata Al-Hasan Al-Basri, dia orang yang bodoh. Apa dia mampu menikmati air dingin, yakni air sejuk? Sufyan Ats-Tsauri setiap kali bepergian selalu membawa daging panggang dan faludhaj. Maknanya Sufyan Ats-Tsauri pun makan makanan sedap. Okey. Ni orang alim. Takkan orang alim makan makanan sedap. Maknanya patut kalau zuhud dia lah zuhud sekali, tapi tak, dia makan sedap. Jangan pula kita ni ustaz hak makan sedap, anak murid makan tak sedap. Anak murid kena zuhud, tok guru kena makan sedap lah, pasal anak murid hak tak pula hak kurang ilmu ni. Nah, kalau hak tu tu dia panggil kena bincang bab lain pula lah tu. Ramainya lagu tu je. Ngajar-ngajar bab zuhud ni, anak murid hak zuhudnya. Membawa tok guru masuk dalam rumah dia, makan sedap juga. Anak pengikut ni gak korban habis bagi harta benda kepada tok guru. Tok guru pakai kereta mewah. Anak murid kereta kancil, kereta kelisa, kereta Honda Cup je. Mari tu tok guru kereta Mercedes. Tapi tu dia ngajar zuhud. Itu pelik lah. Tu orang tu panggil mempergunakan pengikut pula. Tapi ada jenis lagu tu. Bab orang lain zuhud, bab dia tak apa, di pasal dia iman dah tinggi, dia boleh makan makanan sedap. Kita katakan konsep tu salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan apa yang mudah pada baginda. Okey. Jadi kena faham zuhud dalam erti kata sebenar tu macam mana. Setiap orang harus tahu bahawa jiwanya tidak ubah seperti haiwan tunggangan. Haiwan tunggangan mesti diperlakukan lemah lembut agar dapat mengantarkan ke tempat tujuan. Mana kalau kita ni ada haiwan, kita kena jaga haiwan kita tu supaya dia boleh hantar kita tempat kita nak pergi. Maka ambillah apa yang bermanfaat bagi jiwa dan tinggalkanlah apa yang menyakitinya. Seperti terlalu kenyang setelah makan atau berlebihan mengkonsumsi sesuatu yang diinginkan, kerana ini mengganggu raga dan agama. Okay. So kita bukanlah maknanya marah kepada orang yang zuhud tadi. Bagus dah. Kalau dia ada keinginan untuk zuhud, bagus. Cuma janganlah mencela dunia sampai peringkat meninggalkannya secara total. Dan yang kedua, janganlah sampai zuhud terhadap ilmu. Sampai ilmu tu pun tak nak belajar atas nama sibuk dengan kezuhudan, itu perkara yang tak baik. Tapi kalau dia rajin puasa, rajin buat ibadat, alhamdulillah lah. Dalam masa yang sama, dia menambahkan ilmu, dia jaga akhlak, dia jaga adab, itu bagus. Itu bagus. Okay? Jadi bukan semua orang yang bersifat zuhud tu kita cela, tidak. Cuma yang dicela oleh pengarang kitab kita ini adalah orang yang zuhud tanpa ilmu. Baik, selanjutnya perlu difahami bahawa setiap orang mempunyai watak dan kebiasaan yang berbeza-beza, tidak sama. Orang Arab Badui biasa mengenakan pakaian wool. Pakaian wool ni pakaian bulu. Wool ni bulu kan? Dan hanya minum susu. Kita tidak mencela mereka atas hal itu kerana karakter tubuh mereka mendorong hidup demikian. Begitu pula dengan orang yang tinggal di pedalaman. Mereka juga biasa mengenakan pakaian wool, pakai bulu, dan memakan acar. Acar di sini makna khal. Khal ni jeruk-jeruk lah. Makan sayur pun, saruk hoyuk kena jeruk. Makan nak suruh benda tu kena simpan lama kan.
Kami tidak mencela mereka atas hal itu, tidak pula menuduh mereka memaksa diri menjalani hidup sedemikian. Sebab seperti itulah tradisi yang dilestarikan, yakni yang berlaku secara turun-temurun di kalangan mereka. Jadi orang pakai, bukan kita mencela orang pakai baju bulu, bukan kita mencela orang yang hanya minum susu, bukan kita mencela hanya orang makan makanan yang diperam, bukan. Yang dicela ialah tatkala seorang itu terbiasa dengan hidup mewah sejak masih kecil, kami melarang orang seperti ini menanggung kehidupan yang menyeksa diri. Dia ada kemampuan untuk hidup senang, tiba-tiba dia paksa diri dia. Bukanlah kita kata dia tak boleh meninggalkan. Ada anak raja hidup sederhana, pakai jubah, pakai seluar, ada selipar, time makan nasi dengan kawan-kawan. Dia anak raja kot, tapi pakaian dia pakaian orang awam. Yang tu tak ada masalah. Yang dimaksudkan di sini orang yang mana bila dah dia biasa, tiba-tiba dia suruh pakai pakaian yang koyak rabak. Pakai pakaian bulu sini sama kita ni, bulu ni mewah dah. Kan? Kalau pergi butik-butik mahal, bulu je ada pakaian mahal lah. Zaman dulu pakaian bulu ni kira pakaian orang rendah. Pakaian orang mahal ni pakaian yang cotton ataupun lagi mahal sutra. Itu kategori zaman dulu. Jadi kalau dia pakai pakaian bulu ni, orang hak memang dia, kalau kita pernah tengok tak orang penjara Abu Ghraib dulu. Penjara Abu Ghraib bukan suruh masuk jaga dah. Gambar dia dulu, gambar dia dulu kan ada orang gambar hak duk gitu. Ada satu kain besar, dia tebuk lubang, dia sarung. Maka dia pakai tu macam pakaian orang-orang. Nah, tebuk lubang satu, sarung je. Dulu pakaian bulu ni lagu tu lah. Serping kulit, dia tebuk, lepas tu dia sarung. Itulah pakaian mereka. Orang badui dulu. Maknanya pakaian mereka memang macam tu. Tiba-tiba kita hak peso pakai begini-begini, konon-konon nak zuhud, pergi pakai pakaian mereka. Maka itu menyeksa diri nama dia. Padahal kita ada baju, kita ada seluar, benda tu mudah. Orang bandel tuhuk banyak-banyak pun, kita ambil free pun tak apa. Tapi oleh kerana nak atas nama zuhud, kita tinggalkan semua tu, pergi cari baju hak compang-camping. Itu bukan dari zuhud. Itu adalah kejahilan dan kekeliruan. Okey. Jika dia mahu belajar sikap zuhud serta lebih memilih meninggalkan syahwatnya, boleh jadi itu terjadi kerana ada sesuatu yang halal yang memang tidak boleh disikapi secara berlebihan, atau sebab makanan lazat itu mendorong seseorang untuk suka makan sehingga berakibat sering tidur dan bermalas-malasan. Kalau dia nak tinggal makanan, tak nak makan banyak, itu tak apalah. Pasal apa? Takut makan banyak terlebih tidur atau malas beribadah. Itu logiklah. Alasan dia tinggal makan banyak sebab dia tak nak bermalas-malasan. Tak apa. Okey. Orang tersebut harus terlebih dahulu mengetahui apa sahaja yang membahayakan serta yang tidak membahayakan diri ketika ia ditinggalkan. Selanjutnya mengambil sebatas yang diperlukan saja tanpa perlu menyeksa jiwa. Janganlah anda perhatikan perkataan Haris Al-Muhasibi dan Abu Talib Al-Makki, ihwal menyedikitkan makanan dan mujahadatun nafs dengan meninggalkan segala yang mubah kerana mengikuti keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan para sahabat lebih utama. Okey, Nabi ni sallallahu alaihi wasallam makan, minum, time makan sedap, time tak ada tak makan, puasa. Jadi kalau ada makanan, makan. Ibnu Aqil pernah menyatakan, alangkah anehnya keadaan kalian dalam beragama, iaitu antara mengikut hawa nafsu dan mengada-adakan amalan kerahiban, antara bersenang-senang dan bermain-main atau mengabaikan kewajipan peribadi
menelantarkan keluarga dan mendekam di sujud masjid. Mengapa kalian tidak beribadah sesuai akal dan syariat? Ibnu Akir pernah kata, pelik pok-pokmu ni, pelik. Sungguh ajaib keadaan kalian beragama. Antara ikut hawa nafsu dan mengada-adakan amalan kerahiban. Amalan kerahiban ni maknanya amal ibadat yang orang tak pernah ajar, tiba-tiba pergi buat. Antara bersenang-senang dan bermain-main, tak reti nak beza. Antara senang-senang atau mengabaikan kewajipan peribadi. Menelantarkan keluarga dan duduk di penjuru masjid. Tak boleh nak banding. Pasal apa? Pasal dia tak ada panduan dalam beribadat. Yang tu kata seperti binatang yang tanpa gembala tadi. Binatang tanpa gembala, haiwan liar. Bukan maknanya dia nak kata dia ni seperti singa ke, tak. Seperti haiwan liar, tak ada gembala. Tak ada gembala, tak reti nak pergi, tak nak pergi makan hak mana, tak tahu. Antara rupuk segar dengan rupuk tak segar pun tak reti nak tengok. Antara ibadah yang disyariatkan dengan hawa nafsu, dia tak reti nak beza. Jadi Ibnu Aqil kata, alangkah anehnya keadaan kalian beragama. Kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Andai kita dalam ibadat ada panduan. Sebab kita tahu, oh Rasulullah ajar macam ni, oh Allah Azza wa Jalla perintahkan macam ni, sahabat-sahabat Nabi buat macam ni. Kita ada kedamaian dan ketenangan dalam beribadah, dan kita rasa manisnya beribadah dalam ilmu. Tenang kita, tak ada orang query perkataan amal ibadat kita. Tak ada orang kata, oh hak membuat ni tidak pernah ada zaman dah. Kalau kita perhatikan orang sunnah, ibadat mereka tidak pernah dikecam. Beza dengan ahli bid'ah ataupun beza dengan orang yang tidak mengikuti sunnah. Bila orang kecam mereka, orang kecam spesifik, amalan yang dia buat tidak ada hujah dan dalil, maka dia mula kepanasan, jawab situ, jawab sini, begini. Orang ahli sunnah, orang attack dia apa? Apa orang tak hormat masyarakat, tak meraihkan khilaf. Ada tak orang attack amalan sunnah dia? Oh, apa yang kamu buat ni tidak pernah diajar. Kamu solat 2 rakaat qabliyah subuh, Nabi tak pernah buat pun lagu tu. Orang tak boleh nak attack macam tu. Kita zikir selepas solat ni, kita baca ni, ada orang nak attack ni? Tak ada. Orang tak boleh nak attack benda ni. Pasal apa? Ini ajaran sunnah. Kita akan ada rasa kedamaian dalam beramal. Pasal orang tak akan attack amalan sunnah. Berbeza dengan orang zikir tiba-tiba, Hasbi Rabbi, orang akan attack amalan tersebut. Dia akan rasa tak selesa. Tiba-tiba dia, lepas daripada zikir, dia baca amalan apa lagi? Contoh dia baca zikir ni, Astaghfirullah Rabbal Baraya, duk menyasyid depan. Orang akan attack amalan tersebut. Dia tak akan rasa tenang. Mungkin pada kumpulan dia rasa okey. Bila keluar pada orang lain, dia tak rasa. Sebab tu dia tak boleh expose, tak boleh ajar kepada orang lain. Sebab orang akan attack amalan dia. Dia tak akan pernah rasa tenang dalam ibadah, kerana dia sendiri takut kepada bayang-bayang. Sebab tu dia tak expose amalan dia. Orang sunnah lah, orang beramal dengan sunnah, malah dia promosi pula amalan tu. Jomlah kita buat macam ni. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak setuju dengan dia adalah sebab ni pok-pok sunnah ni dia rasa dia lah betul apa. Dia rasa dia lah, orang lain semua salah belaka. Dia tak akan boleh attack amalan. Sebab apa? Sebab ini sunnah. Jadi kedamaian dalam beramal ada pada sunnah Nabi. Dia tak akan pernah rasa kemanisan ibadah seperti mana orang beribadah mengikut panduan sunnah. Dia baca Yasin. Beza orang baca Yasin malam Jumaat dengan orang baca surah Al-Kahfi malam Jumaat. Ada orang nak marah orang baca surah Kahfi. Kalau baca Yasin ada orang marah. Pasal apa? Sebab dua benda tu sandaran dia berbeza. Yang ni dia akan jawab, orang akan jawab dengan hadis.
Hak ni dia jawab, ni amalan masya-Allah. Orang tak boleh nak attack. Itulah istimewanya amalan sunnah. Kita bukan masalah nak attack, nak balas ke apa dak, tapi nak gambarkan betapa ketenangan yang akan dirasakan oleh seorang individu dalam keadaan dia tahu amalannya sempurna. Dalam keadaan amalannya ada sandaran dalil. Tak ada orang boleh kecam dia. Kalau dia kata, saya nak baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali selepas daripada solat fardu. Seorang lagi mari, saya nak zikir 1000 kali, subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu akbar 1000 kali. Antara dua orang tu, yang mana akan ada kecaman terhadap amalan dia? 1000. Pasal apa? Sebab 1000 tidak mengikuti sunnah. Ada tak orang nak kecam? Orang 3 apa yang kamu buat ni? Tak betul kamu buat ni. Berani dia kecam. Kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat macam ni. Mana yang lebih mendamaikan jiwa? Sunnah. Tapi orang tak faham. Orang yang bergaduh tu, dia dalam medan, dia tak faham kenapa orang attack amalan tersebut. Contohlah, orang kepanasan bila disebut sebagai penglipu lara. Okay? Sebut, dia pun kata kau orang penglipu lara. Orang kata kepada kazab. Jadi pok-pok dia pun tak betul juga. Ya salam tuan-tuan. Orang yang kata kazab sebab dia bawa hadis palsu. Dia akan kepanasan. Sebab apa? Sebab dia tahu dia bawa hadis palsu. Orang yang dituduh ni kerana bawa hadis sahih, walaupun dia tuduh, dia relax. Pasal apa? Tuduhan tu bukan tuduhan yang betul pun. Sebab dia tak ada alasan yang konkret untuk tuduh. Melainkan dia tuduhan yang sama-sama. Peluru tabur dia bagi, boom. Dia tak boleh spesifik benda apa yang dia nak sniper kan. Tak boleh. Pasal apa? Sebab dia tak tahu. Dia tak boleh attack. Sebab sunnah tu sifat dia konkret. Jadi sebab itu, talbis iblis ni boleh tipu orang yang tak tahu sunnah. Bila dia tahu amalan Rasulullah macam ni, bila dia tahu ajaran ni, dia akan merasakan kemanisan ibadah yang tidak pernah dirasakan oleh orang ahli-ahli bid'ah. Yakinlah. Sebab apa? Ketenangan yang dia buat dalam beribadah tidak akan sama dengan ketenangan orang yang takut terhadap bayang-bayang dia sendiri. Orang yang takut pada bayang-bayang, dia takut even nak expose apa yang dia buat pun dia takut nak tunjuk ke orang. Jangan bagi tahu orang, nanti orang kata kita sesat, orang tak faham. Why? Nabi dulu orang Badui masuk Islam pun Nabi ajar kepada mereka Islam sebagaimana Nabi ajar kepada sahabat. Tak ada pun Nabi kata, Badui belum sampai lagi waktu, mu ambil lalu zikir ni je, mu ambil zikir lain tak payah ambil lagi lah. Tak ada. Okey. Talbis iblis berikutnya terhadap orang zuhud. Berapa minit dah saya? Lebih dah sejam. Seminit lagi 1 jam. Talbis iblis berikutnya terhadap orang zuhud adalah membuat mereka meyakini hakikat zuhud berupa merasa cukup dengan makanan dan pakaian sederhana sahaja. Maka mereka merasa cukup dengan apa yang sederhana itu, namun hati mereka terus bercita-cita meraih kekuasaan dan wibawa, sehingga orang-orang seperti mereka ini selalu menantikan kunjungan penguasa, hanya memuliakan orang kaya tapi tidak acuh kepada orang miskin, berpura-pura khusyuk di hadapan orang lain seakan baru keluar dari musyahadah. Okey. Jadi kadang-kadang sikap zuhud mereka hanya bab pakaian dan makanan. Padahal kalau dia betul-betul zuhud, dia akan zuhud bukan sekadar pada makanan dan pakaian, malah juga terhadap kekuasaan dan juga puji-pujian. Ni jumpa orang kaya dia seronok, jumpa orang fakir dia tak seronok. Mana zuhud lagu tu? Okay? Itu zuhud yang palsu. Hanya bab makanan dan pakaian saja zuhud. Tapi bab kekuasaan, kunjungan hormat VVIP, orang-orang kaya dia sangat suka, seronok pergi berdamping dengan mereka. Padahal kalau zuhud tak payah jumpa dengan mereka semua tu, duduk di masjid je. Kalau betul lah sebagaimana yang dia faham. Baik. Muslimin dan muslimat, kadang salah seorang dari mereka ada yang sampai menolak pemberian harta agar boleh dikatakan pada dirinya terlihat ciri kezuhudan, padahal mereka selalu saja berharap akan kedatangan orang lain. Tangan mereka ingin dicium oleh para penguasa dan ingin mendapatkan tampuk kepimpinan duniawi yang paling tinggi, kerana puncak dari kenikmatan duniawi itu adalah
mendapatkan tampuk kekuasaan peribadi. Jadi iblis ni macam-macam cara dia boleh tipu. Jalan keselamatan kita tidak lain dan tidak bukan berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang inilah yang boleh membezakan antara kehendak Allah yang benar dengan kepalsuan dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga kita tahu apa sebenarnya syariat kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.